Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya perkenalkanlah, nama saya Nur Farhana Najwa binti Yusri. Saya selaku pegawai pentadbiran pendidikan lah. InsyaAllah hari ini saya akan memberi sedikit taklimat lah berkaitan dengan event keguruan yang berkaitan dengan strategi dan caranya pengajaran dan pembelajaran di rumah yang berkesan lah di musim pandemik COVID-19, insyaAllah. Okey, seterusnya kita tengok kepada agenda event lah. Okey, agenda event ni ada 4 kat sini. Yang pertama sekali, agendanya adalah iaitu berkaitan dengan pengenalan lah. Pengenalan ni tak lain dan tak bukan adalah tujuan, objektif dan matlamat event lah. Kenapa event ni diadakan? Kenapa saya buat event ni kepada guru-guru sekalian? Jadi nanti saya terangkan lah. Yang kedua, strategi dan caranya lah. Maknanya apa strategi dan caranya yang akan kami bantulah kepada guru-guru untuk menjalankan PDPR yang berkesan. Yang ketiga, teori pendidikan. Apa teori pendidikan yang kita ambil untuk yang berhubung kaitlah dengan eventual pada kali ini, dan juga penutuplah dapatan hasil dan juga harapan kita lah untuk eventual ni. Okey, kita tengok seterusnya. Apa itu eventual keguruan ni? Jadi apa tujuan saya sebagai pegawai pentadbiran ni buat eventual keguruan ni untuk guru-guru sekalian? Jadi kita tengok kepada tujuan utama lah. Okey, tujuan utama eventual ni adalah pada satu program khusus bagi membantu guru untuk mendapatkan dan membincangkan carangan serta strategi untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah lah, iaitu PDPR. Jadi kami pegawai pentadbiran ni kami fahamlah ada guru yang mengalami masalah bila mana PDPR, bila mana pandemik COVID-19 terjadi kat kita punya Malaysia lah, malah bukan kat Malaysia je, kat seluruh dunia pandemik ni. Jadi kita nak bantu guru lah macam mana guru nak menjalankan PDPR ni dengan cara yang berkesan. Sebab macam-macam cabaran dan macam-macam keluhan guru yang terdengar, jadi kita nak bantu guru lah bagi strategi dan cadangan tersebut. Okey, pertama sekali kat sini ada 3 objektif yang saya nak highlight lah. Yang pertama sekali yang macam saya sebut tadi, nak bantu guru dengan memberikan strategi dan cadangan PDPR yang berkesan lah, itu yang pertama. Yang kedua, memberi dorongan dan nasihat kepada guru untuk menghasilkan dan mengembangkan lagi idea-idea dari cadangan tersebut. Jadi kita bukan saja nak memberi dan mendengar. Guru ni bukan hanya kita bagi dan dia dengar, dia kena kembangkan lagi idea dan strategi yang kita bagi tu supaya dia boleh menghasilkan lebih banyak kaedah dan sebagainya lah. Dan yang terakhir, memastikan guru dapat mengaplikasikan strategi tersebut dengan sebaiknya ketika menjalankan PDPR bersama pelajar atau murid lah. Jadi kita bukan sahaja memberi strategi, guru dengar sahaja, tak. Kita nak guru tu aplikasikan strategi tersebut. Buat benda tu bersama dengan pelajar. Kalau tak pandai, kena belajar lah, kena melatih. Jadi kita bagi cadangan lah dulu kan. Kita bagi cadangan strategi, jadi guru kena buat lah lepas ni. Okey. Yang kedua, tema. Apa tema yang kita nak bawa untuk eventual pada kali ini adalah guru inovatif, pelajar kreatif. Kita nak lahirkan guru yang inovatif, guru yang mampu untuk mencari jalan dalam pendidikan, dalam menghasilkan satu kaedah pembelajaran dan pengajaran sama ada dengan pembaharuan ataupun pengubahsuaian. Okey. Dan pelajar yang kreatif. Okey, pelajar ni dia tidak boleh nak letak bebanan 100% kepada guru. Pelajar pun kena berusaha cari cara, cari idea macam mana dia nak menuntut ilmu di musim pandemik ni. Jadi mungkin dengan cara guru pengajaran atas digital ni mungkin memberi impak yang besar buat pelajar dengan menghasilkan idea-idea yang baru buat pelajar. Okay? Dan yang terakhir adalah matlamat utama eventual ni lah. Tak lain atau bukan adalah nak lahirkan guru yang betul-betul inovatif, yang kreatif dan menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Okey, sekaligus kita nak lahirkan guru yang profesional di peringkat apa? Di peringkat antarabangsa lah, nasional InsyaAllah. Okey, itu antara yang pertama lah, pengenalan. Okey, seterusnya kita masuk terus kepada strategi dan cadangan. Apa strategi dan cadangan yang pihak pentadbiran ni nak bagi dekat guru-guru sekalian? Okey, kat sini saya highlightkan 4 strategi utama lah. Ni boleh tengok secara umum. Ada 4. Yang pertama, penyediaan modul pengajaran yang efektif. Yang kedua, melakukan pelbagai aktiviti digital. Yang ketiga, mempelbagaikan kaedah pengajaran. Dan yang keempat, menjadikan ibu bapa ataupun jaga sebagai ejen guru. Ejen lah. Okay? Ini secara umum lah. Seterusnya, kita akan huraikan lagi apakah yang dimaksudkan dengan strategi-strategi tersebut. Okay, seterusnya. Yang pertama, penyediaan modul pengajaran. Apa yang dimaksudkan strategi dengan menyediakan modul pengajaran ni? Okey, dengar sini guru-guru sekalian. Okey, penyediaan modul pengajaran ni maksud dia kat sini, kita kena faham
situasi pelajar ni ada dua keadaan. Satu pelajar di luar bandar, satu pelajar di kawasan bandar. Satu pelajar yang boleh mengakses internet dan satu lagi ada pelajar yang tak boleh nak mengakses internet. Jadi kita nak bantu dua pelajar ni, kita kena ada cara yang berbeza. Jadi yang pertama sekali, apa tujuan modul ni? Okey, modul ni kita nak bantu khususnya pelajar luar bandar yang mungkin susah ataupun sukar nak akses internet. Jadi kita sediakan modul, kita sediakan lembaran kerja. Guru macam mana dia nak sediakan benda tu? Okey, dengan menyediakan kotak khas di pondok pegawai sekolah. Okey, sebab kita nak menelakkan SOP pergerakan, jadi guru tak bolehlah nak pergi merentas dengan pergi ke rumah pelajar. Jadi ambil inisiatif yang paling mudah, sediakan satu kotak khas dan letakkan modul tersebut dan lembaran kerja lah untuk pelajar-pelajar yang mungkin ada masalah internet. Jadi nanti guru ibu bapa atau pelajar tu sendiri boleh ambil lembaran kerja tu dan boleh siapkan tugasan dia, betul tak? Dan mudah tak situ kan? Okey, yang kedua tadi melakukan pelbagai aktiviti digital. Okey, dekat sini sekarang zaman dah globalisasi, guru-guru pun kena ikutlah juga jadi globalisasinya. Guru pun kena jadi lebih moden lah. Kita faham lah, mungkin kalau guru-guru veteran ni dia tidak biasa dengan permainan-permainan digital ni. Jadi sekarang lah guru kena buat pembaharuan yang baru lah dengan membiasakan diri menggunakan aplikasi digital lah. Nanti saya akan terangkan lah aplikasi tu. Contohnya macam ada Quizzes, ada Jamboard, Kahoot dan juga WordWall lah. Ini antara yang paling famous dan mudah lah untuk peringkat awal. Dan yang ketiga, mempelbagaikan kaedah pengajaran. Okey, ini penting ya, sebab seorang guru tu tak boleh nak guna kaedah yang sama je. Lebih lagi mesti PDPR ni. Asyik gunakan benda yang sama je. Okey, cikgu just buat apa? Biasanya okey, WhatsApp dia hantar mesej, okey nanti buatkan kerja ni. Murid-murid tak faham semua tu. Jadi apa yang guru buat, antara kaedah yang guru buat adalah membuat video pembelajaran dan pembelajaran yang ceria dan menarik. Okey, lepas ni saya akan terangkan video yang macam mana kena buat. Yang kedua, guru boleh menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom dan yang lain-lain lah yang berkaitan untuk bersemuka dengan pelajar. Okey, yang ni pula khusus untuk pelajar yang boleh mengakses internet. Sayanglah kalau ada pelajar yang boleh akses internet tapi guru tak nak buat bersemuka. Sekurang-kurangnya seminggu sekali pun dah memadai. Sebab apa? Sebab biar komunikasi guru dan pelajar tu sampai. Adalah juga sekurang-kurangnya seminggu sekali tu. Dan langsung tak ada. Selebihnya bolehlah buat video ke, hantar video pengajaran dan sebagainya. Tapi yang mana ada pelajar yang boleh mengakses internet tu, buatlah Google Meet ke, Zoom ke, insyaAllah dengan bantu ibu bapa lah. Okey. Dan yang terakhir, strategi yang terakhir iaitu ibu bapa sebagai ejen kepada guru lah. Yang ni idea yang mungkin baru datang lah, iaitu menjadikan ibu bapa ni sebagai ejen kepada guru. Okey, macam mana nak jadikan ibu bapa ni sebagai ejen kepada guru? Okey, ibu bapa dan guru kena saling bekerjasama. Sebab apa? Ibu bapa dan guru ni kena saling memahami situasi kita sekarang ni adalah situasi pandemik COVID-19. Jadi pembelajaran harus dilakukan di rumah. Jadi di rumah ni orang yang paling dekat adalah ibu bapa, betul tak? Jadi ibu bapa ni kena main peranan dengan menjadi guru di rumah. Bantu guru ni untuk jadi guru di rumah. Dengan buat apa? Dengan melaporkan keadaan anak-anak mereka, dengan membimbing anak-anak mereka, membuat tugasan dan melakukan pengajaran. Macam anak-anak dah nak masuk Google Meet susah, so ibu bapa bantulah. Bagi yang boleh lah, yang tak boleh kita faham lah kan. Dan ibu bapa kena bantu. Dan guru pula perlu memberi pengarahan yang jelas kepada ibu bapa untuk apa anak ni kena buat apa, ada jadual ke dan sebagainya. Jadi ibu bapa dan murid ibu bapa dan guru ni secara tak langsung akan merapatkan lagi bonding mereka. Jadi mudahlah urusan pembelajaran anak-anak ni. Anak-anak pun tak terabai bila mana guru dan murid-murid guru dan ibu bapa ni saling berkomunikasi dengan baiklah. Okey, itu pentinglah ibu bapa sebagai ejen guru. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada contoh-contoh dan bentuk permainan digital. Okey, yang ni yang saya nak cakap tadi lah. Okey, ni contoh-contoh bentuk permainan lah. Kita ada Jamboard. Jamboard ni kalau nak main dia, kalau nak buat ni sesuai untuk kalau guru nak buat icebreaking dengan pelajar lah. Ni boleh, ni senang je, tak payah download. Kalau dekat handphone kena download. Kalau dekat guna laptop hanya cari kat Gmail saja. Dia dah sedia dah kat Gmail tu. Buka je tools. Ni kalau nak buat icebreaking sesuai lah. Semua pelajar boleh access, hanya tekan link saja. Bila guru share link, pelajar boleh masuk dan buatlah aktiviti dalam tu. Yang kedua ada WordWall. WordWall ni memang sangat famous lah sebab WordWall ni dia banyak sangat permainan dalam tu. Dia ada tersilang kata, dia ada roda, dia ada isi tempat kosong, dia ada apa lagi? Ni lah yang macam dam ular ni So memang banyak WordWall ni. Sesuai lah sebab
saya kalau saya sendiri kan ada adik saya pun suka bermain dengan ni. Dia pun jadi macam ralik lah bila ada permainan pelajaran ni yang menarik. Okay. Yang ketiga ada quizzes. Quizzes ni ada soalan dan jawapan lah macam biasa, dan juga Kahoot lah, soalan dan jawapan lah, dan ada permakahan. Dan guru kena main peranan lah. Kalau markah tinggi bagilah hadiah dan sebagainya. Okay. Okay, seterusnya. Okay, ini paling penting lah. Strategi yang paling penting adalah dengan menyediakan video pengajaran dan pembelajaran yang ceria dan menarik. Okay, video pembelajaran ni adalah sebagai apa? Sebagai bahan bantu mengajar lah, iaitu BBM. Okay, pentinglah guru menyediakan video ni. Tapi banyak saya dapat laporan, banyak yang saya tengok video-video guru ni berbagai bentuk, berbagai warna, berbagai bentuk lah kan. Jadi guru ni kena ada teknik yang betul lah bila menyediakan video ni. Okay, tapi kita nak tahu juga apa tujuan video ni lah. Video ni merupakan bahan bantu mengajar, itu yang pertama. Dan yang kedua, video ni dia lebih mudah, cepat dan jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, video ni boleh buat mengikut kreativiti guru itu sendiri. Jadi guru ni bila dia buat video bolehlah buat ikut kreativiti dia sendiri. Kalau nak bagi BBM secara tradisional ataupun secara bersemuka, nak kena print lagi dan sebagainya, susah kan. Dan yang kedua, dapat menarik minat pelajar lah. Ni mungkin satu pembaharuan bagi pelajar bila ada video pengajaran. Sebelum ni dan selama ni dia belajar secara bersemuka, tak pernah nak nampak video-video pengajaran yang menarik, yang ceria kan. Selalunya belajar dalam bilik darjah dan kelas sahaja kan. Dan yang terakhir, menjimatkan cross. Ya betul, video, bila guru buat video ni sangat-sangat menjimatkan cross. Guru tak perlu sediakan BBM, kena print paper kertas kan untuk bagi BBM kepada pelajar. Just buat video dan hantar dalam WhatsApp saja. Mudah kan, betul tak? Okay, kita tengok kepada kriteria video yang baik. Okay, seorang guru tu kena gunakan teknik yang betul bila buat video ni. Jadi ada beberapa kriteria untuk buat video yang baik. Yang pertama sekali, video bila kita guru sekalian bila buat video kena ada objektif. Apa objektif video tu? Kenalah kenalah tally dengan subjek yang nak disampaikan. Ialah subjek kita bahasa Melayu, tapi objektifnya lebih kepada pendidikan Islam. Tak kenalah kan? Jadi kenalah dengan objektif yang utamalah. Yang kedua adalah isi kandungan video. Apa yang guru nak sampaikan. Ada contohlah, kalau guru tu bahasa Melayu, dia nak sampaikan tentang karangan. Okey, guru kena menceritakan tentang karangan yang berbentuk macam mana. Janganlah pula guru masukkan tentang tiba-tiba jadi ada gurindam lah, ada pantun lah, tak kenalah kan. Kita nak cerita pasal karangan tapi tiba-tiba guru masukkan isi kandungan yang lain. Okey, kena betulkan isi kandungan. Yang ketiga, animasi dan persembahan lah. Ini berkaitan dengan kesan bunyi, penceritaan dan muzik lah. Macam mana antonasi suara yang guru gunakan semasa nak membentang menurutkan suara guru kan bila nak bentang video tu, macam apa kesan bunyi yang guru gunakan dan juga muzik latar belakang yang guru gunakan, itu semua main peranan. Jadi kena kena cari muzik ataupun kriteria tu yang betul lah, muzik-muzik yang menarik, yang sesuai dengan tajuk subjek kita tu. Dan yang keempat, performance screen. Ini pun penting ya, reka bentuk screen, durasi warna dan durasi video yang digunakan. Yang ni kadang-kadang saya banyak tegur guru-guru, dia banyak buat video secara bentuk portrait. Saya bukan tak suka, tapi portrait ni dia kurang sesuai lah. Bila kita buat video dan nak upload dalam YouTube, dia jadi tak cantik. Tapi bila kita buat video tu bentuk landscape memanjang, jadi nampak kemas kan, penuh full screen. Jadi kadang saya tegur juga guru-guru ada yang buat portrait ni, dia macam tak sesuai lah. Lepas tu warna pun kena sesuai lah. Ini kan janganlah campur-campur sangat warna. Warna ni biar sesuai dengan warna lembutnya, janganlah warna terang, lembut, terang. Jadi macam murid pun macam sakit mata tengok video dia kan. Dan durasi video ni, biasanya video pengajaran ni tidak perlu, video BBM ni tidak panjang pun tak apa, 5 ke 10 minit pun sudah memadai. Okay. Yang kelima, tulisan. Okay, tulisan ni pun penting Okay, daripada segi font dia, daripada segi saiz, warna dan seterusnya lah, mestilah bersesuaian lah. Janganlah guna font yang berangkai pula, susah pelajar nak faham. Lepas tu saiz pun kenalah tally. Kalau tajuk tu buatlah besar semuanya, janganlah tajuk kecil, isi kandungannya besar, tak sesuai lah kan. Dan juga warna, biasanya kalau tulisan ni sinonimnya dengan warna hitam lah yang lebih sesuai. Dan terakhir, nilai apa yang murid dapat daripada video yang kita share dalam WhatsApp tu, yang video kita telah sedia tu. Kita kena minta nilai apa yang murid dapat. Sekurang-kurangnya suruh murid type dekat WhatsApp apa nilai yang dapat daripada video cikgu ni, macam tu, biar murid tu faham yang video dia hantar. Okay, so
guru pun boleh buat analisis. Oh, murid faham dalam video kita ni. So alhamdulillah lah. Lepas tu guru boleh buat penambahbaikan ataupun pengubah suaian lagi kalau video tu kurang dipahami oleh murid. Okey, macam tu. So guru bolehlah guna aplikasi macam Canva. Canva banyak sangat dia punya kemudahan dalam tu. Ada KineMaster untuk edit video, ada InShot, ada PixArt dan juga CapCut. Okey. So semua tu dah ada, dan juga guru boleh layari YouTube Cikgu M. Cikgu M ni dia banyak sangat share tentang tips macam mana nak sediakan video PDPR yang menarik. So boleh tengoklah nanti. Okey, seterusnya ya. Okey, kita masuk kedua terakhir iaitu teori. Teori yang berkaitan dengan pembelajaran PDPR ni lah. Jadi guru dia tak boleh sewenang-wenangnya nak buat pengajaran tanpa merujuk teori. Sekurang-kurangnya kena rujuk juga teori yang digunakan. Itu penting menjadi seorang guru ni. Okey, bagi projek EBNT ni terdapat satu teori yang telah dikenal pastilah yang mungkin berkait rapat dengan situasi kita sekarang, iaitu pembelajaran di musim pandemik ataupun PDPR, iaitu teori konektivisme. Okey, teori konektivisme ni yang telah diasaskan oleh George Siemens pada tahun 2004 lah. Ini pengasas dia lah. Okey, teori daripada George ni dia merupakan salah satu teori yang merangka untuk memahami pembelajaran dalam era digital. Okey, ni teori yang masih baru jugalah. Macam mana dia nak merangka, nak faham macam mana digital ni era teknologi digital ni boleh bantu pembelajaran pada masa kini lah. George Siemens juga beranggapan bahawa pendidikan dan pembelajaran itu merupakan suatu bentuk rangkaian perlu dijalankan secara tersebar dan juga membawa kepada pelbagai bentuk pengetahuan. Jadi George sendiri pun telah menyatakan bahawa pembelajaran tu harus berbentuk tersebar. Sudah kita tengok sekarang pembelajaran secara atas talian ataupun pembelajaran sekarang dah banyak tersebar bentuk pendidikan dalam televisyen, dalam laman sosial, dalam internet, banyak sangat pembelajaran dan mudah untuk kita dapati sekarang. Okey? Dan yang terakhir menekankan bagaimana teknologi internet mampu menyumbang kepada jalan baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi George ni dia nak carilah, nak menekankan macam mana teknologi ni boleh bantu dalam pendidikan dan pembelajaran lah. Contoh macam yang kita buat sekarang lah. Inilah hasilnya, iaitu banyaklah teknologi yang digunakan sekarang. Kalau kita tengok sedikit gambaran yang tepi tu, kalau nampak lah, kalau tradisional, pembelajaran secara, teori secara tradisional yang kita pernah belajar sebelum ni, iaitu teori behaviorism, kognitivism. Itu antaranya lah. Itu pembelajaran secara tradisional, face to face. Tapi kalau kognitivism ni lebih kepada digital lah, era digital insyaAllah. Okey, dan yang terakhir sekali penutup. Okey, menjadi seorang guru ni perlulah kuat semangat dan juga mampu menghadapi cabaran yang tidak terduga seperti menjalankan PDPR di pandemik COVID-19 lah. Jadi kami di pihak pentadbiran sendiri pun akuilah bukan mudah guru untuk menghadapi cabaran yang berat di musim COVID-19 ni. Kami sendiri di pihak pentadbiran pun mengalami masalah yang sama, tapi kami telah mengambil inisiatif lah, pelbagai inisiatif untuk bantu guru, termasuklah EBNT keguruan ni lah. Jadi besarlah harapan kami ada taklimat yang disampaikan melalui EBNT keguruan ini mampu menjadi penyedar di kalangan guru untuk melatih guru menjadi lebih inovatif dan kreatif lah dalam menyediakan menyediakan pengajaran yang berkesan lah. Jadi hal ini sekaligus untuk menyilap bakat dan potensi guru melalui pendedahan awal EBNT keguruan ini, dan sekaligus juga dapat meningkatkan skill pengajaran yang berkesan kepada guru lah. Jadi oleh itu inisiatif ini inisiatif kami mewujudkan EBNT ni untuk menjadi pencerahan kepada para guru betapa pentingnya guru ni ada kemahiran dalam pengajaran digital, melatih diri untuk menampilkan kualiti PDPR yang berkesan dengan sebaiknya. Jadi guru pun kena mengimprovekan lagi dirinya supaya memperbanyakkan latihan, memperbanyakkan rujukan dengan menggunakan alat teknologi sekarang lah, sebab sekarang pun zaman makin mengejar makin ke hadapan. Jadi teknologi pembelajaran pun makin ke hadapan. Guru pun kena upgrade diri dia supaya lebih menjadi teknologi lah. Okey, insyaAllah lah semoga strategi-strategi yang disampaikan dapat membantu guru. Jadi itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.